Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua jurulatih, industri, kepada semua pensyarah dan rakan hadirin sekalian. Saya Insyirah Inani binti Zulkhairi, bernombor matrik A170834 di dalam penumpuan pengurusan sumber manusia dan perkhidmatan sosial. Tajuk cadangan proposal saya ialah membangunkan perancangan latihan pembinaan pasukan dalam misi Bank Rakyat 25 ke arah budaya berprestasi tinggi. Mentor saya di UKM ialah Dr. Rosita binti Ibrahim, manakala jurulatih latihan industri saya ialah Puan Nurul Syuhada binti Abdul Rashid dan Encik Tun Muhammad Alif Zulkarnain. Saya menjalankan latihan industri di Bank Rakyat dalam unit pembangunan pelajaran di bawah modal insan. Izinkan saya menceritakan latar belakang Bank Rakyat. Bank Rakyat telah ditubuhkan pada 28 September 1954 di bawah Ordinans Syarikat Kerjasama 1948 yang kini merupakan bank koperasi Islam terbesar di Malaysia dengan memiliki aset berjumlah 111.75 bilion berakhir pada Disember 2020 yang lalu. Transformasi daripada sistem perbankan konvensional kepada sistem perbankan syariah sejak tahun 2002 telah menjayakan Bank Rakyat untuk terus mencatatkan keuntungan yang memberansangkan saban tahun. Sehingga kini, Bank Rakyat mempunyai 147 cawangan dengan lebih daripada 983 mesin juruwang automatik dan mesin deposit tunai serta 127 arah nu exchange di seluruh negara. Bank Rakyat Budaya Berprestasi Tinggi. Buat masa ini masih belum ada definisi spesifik tentang budaya berprestasi tinggi disebabkan oleh penjajaran budaya bergantung kepada keutamaan strategik setiap organisasi tersebut. Bagaimanapun, menurut penyelidikan yang dilakukan oleh perunding pengurusan Kincentric pada 2019 dengan lebih 100,000 pekerja daripada lebih 60 syarikat di seluruh Amerika Utara, Eropah dan Asia Pasifik, budaya prestasi tinggi mempunyai beberapa ciri yang sama tanpa mengira strategi atau model perniagaan sesebuah organisasi. Bekerja dalam organisasi berprestasi tinggi ini menggambarkan syarikat mereka sebagai lebih terbuka atau lebih telus, lebih tegas, berorientasikan pekerja, berorientasikan jangka masa panjang dan pekerja yang proaktif secara purata atau syarikat berprestasi rendah. Buat masa ni, peluang untuk bekerja dalam persekitaran yang mengamalkan budaya berprestasi tinggi ini adalah sangat diingini di kalangan pekerja profesional yang baru dan berpengalaman. Dari perspektif pekerja, masa yang dihabiskan dalam persekitaran bank boleh jadi penyumbang besar kepada kepuasan organisasi dan kepuasan pekerja itu sendiri. Sebagai contoh, satu hari nanti di mana semua pekerja yang telah mencapai budaya berprestasi tinggi ini akan menjadi seorang yang disanjung dan dihormati sebagai individu yang boleh dicontohi dan dipelajari. Jadi pernyataan masalah saya adalah sepanjang 3 bulan saya berada di Bank Rakyat, saya dapati setiap staf berasal dari latar belakang kerja yang berbeza dan kurang kejelikitan di antara staf modal insan disebabkan lambakan kerja yang banyak. Objektif saya ialah untuk menganalisis latihan pembinaan pasukan yang sedia ada. Seterusnya ialah untuk menilai keselarasan latihan pembinaan pasukan dengan budaya berprestasi tinggi dan BR25. Yang ketiga adalah mencadangkan kesesuaian perancangan latihan pembinaan pasukan menuju budaya berprestasi tinggi dan BR25. Cadangan projek penyelesaian saya ialah menghasilkan proposal latihan pembinaan pasukan yang telah ditambah baik. Yang kedua adalah untuk membuat tinjauan soal selidik selepas program dijalankan. Dan yang ketiga adalah menghasilkan modul cadangan penambahbaikan program untuk program yang akan datang. Berikut merupakan cadangan proses kerja atau metodologi yang akan saya hasilkan, iaitu yang pertama, saya akan menganalisis program latihan pembinaan pasukan yang sedia ada sebelum ini.
Seterusnya saya akan menyenaraikan penambahbaikan selaras dengan budaya berprestasi tinggi dan BR35. Yang ketiga adalah merancang latihan pembinaan pasukan selaras dengan apa yang diperlukan oleh bank rakyat supaya latihan pembinaan pasukan menjadi satu program yang lebih strategik untuk pekerja-pekerja. Yang keempat adalah saya akan menghasilkan borang tinjauan soal selidik selepas program sebelum menjalankan program. Untuk fasa yang kelima, saya akan menjalankan program latihan pembinaan pasukan tersebut. Yang keenam, saya akan menganalisis tinjauan latihan pembinaan pasukan selepas tinjauan tersebut diedarkan. Yang ketujuh ialah saya akan menyenaraikan hasil latihan pembinaan pasukan tersebut. Dan yang akhir sekali, saya akan menilai keberkesanan latihan pembinaan pasukan melalui prestasi pekerja itu sendiri. Dapat saya simpulkan di sini, program ini adalah untuk menyatu padukan pekerja-pekerja di dalam modal insan di Bank Rakyat untuk meningkatkan kejelekitan organisasi modal insan itu sendiri demi membangunkan persekitaran yang sejahtera dan harmoni. Tujuan saya untuk kenapa saya memilih staf-staf di modal insan adalah kerana berikut merupakan salah satu bahagian yang saya dapat selarikan dengan khidmat sosial di dalam penempatan saya. Sekian sahaja pembincangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.